Assalamualaikum and good morning. Okay, cikgu nak sambung lagi sampling distribution of the mean for normal population. Okay, yang sebelum ni kita dah buat sampling distribution untuk sample mean, yang itu untuk secara general lah, maksudnya untuk semua jenis taburan yang selain daripada taburan normal. Tapi kalau katakan kita ada satu normal population, this is the population. Okay, kita ada population. Okay, this is the normal population where X is normally distributed. Then this one is mu sigma squared. Dia punya mean adalah mu and variance dia adalah sigma squared. Then kita ambil satu random sample. Maksudnya daripada population ini kita ambil satu random sample of size n taken from the normal population. Then the sample mean, mean untuk sampel itu ataupun sample mean ini dia akan follow normal juga, normally distributed with mean dia adalah mu dan sigma, dia punya variance adalah sigma squared bahagi n. Okay, jadi maknanya sebarang sampel yang kita ambil daripada normal distribution, tak kira apa size sampel ini, sampel mean juga akan follow normal, mean dia adalah mu dan dia punya variance adalah sigma squared bahagi n. Alright, jadi X bar ini akan sentiasa tertabur secara normal lah. Poin pentingnya X bar akan normally distributed. Sini adalah mu sigma squared bahagi n. Kalau sebelum ni untuk yang general tu pun kita dapati bahawa EX bar pun sama dengan mu and then var X bar also sama dengan sigma squared bahagi n. Cuma bezanya sekarang yang ini kita ambil daripada population yang memang normal population. Alright, okay. Jadi dalam kes ini kita ada dia punya variance, var X bar ni dia samalah dengan sigma squared bahagi n. Okay, jadi the standard deviation for sample mean, standard deviation dia, this is the variance. Standard deviation kadang-kadang kita buat denoted by S sahaja ataupun X bar, ataupun kadang-kadang digunakan simbol sigma sahaja X bar ini. So this one will be the standard deviation for sample mean. So dia adalah punca kuasa 2 yang ini. So bila kita ambil punca kuasa 2 dan kita dapat sigma per set n. Sigma per set n. So yang ini juga dipanggil sebagai standard deviation ataupun standard error. Standard error of sample mean. Okay, that one is the standard error for sample mean. Okay, so kita akan pergi pada contoh. Terus pergi pada contoh. Okay, we look at the pergi pada example 1. Okay, kita tengok example 1 tu. A sample of size 15 is taken from a normal population with mean 60 and variance 20. So this is the normal population. X-nya tertabur secara normal. Sini ialah 60 dan variance-nya ialah 20. So bila X ni maksudnya dia population lah. Okay, then a sample of size 15. Then kita ambil satu sampel yang bersize 15 and dia sama dengan 15. Jadi maknanya sekarang kalau X bar, the sample mean, dia akan normally distributed. Dekat sini ialah 60. Okay, 60. Okay, manakala yang di sini dia akan jadi 20 per 15. Sigma squared bahagi dengan n. Sigma squared dibahagikan dengan n. Alright. Okay. Jadi dalam soalan tu dia minta kita cari find the probability that the sample mean is less than 58. So soalan dia kita nak cari kebarangkalian sample mean X bar.
denoted by X bar is less than 58. Okay, yang ini yang kita nak cari. Jadi maksudnya seperti biasa kita akan buat standardization process. Sini tukar jadi Z. Okay, tapi yang sebelah sini kita ambil 58. Okay, kita akan follow yang taburan untuk sampel mean. X bar dia iaitu 58 tolak 60 bahagikan dengan cert. Macam biasa 20 bahagi 15. Yang ini ialah X tolak mu bahagi sigma. Okay, so dekat sini kita dapatlah nilai Z yang less than negatif 1.732. Negatif 1.732. Okay, you all can simply use your calculator. Last time kita guna apa untuk ni? P kan? P negatif 1.732 which is 0.0416. Okay, so that's the answer lah. Okay, then kita tengok lagi soalan-soalan tentang sampling ini lagi. Okay, kita tengok pula example 2. Okay, example 2 now. A length of type of worm is normally distributed with mean. Okay, ada X ni length of type of a worm normally distributed, mean dia adalah 15, and then standard deviation is set 30. Maksudnya kalau variance dia adalah 30 lah. Okay, find the probability that the length of worm selected at random lies between. Soalannya begini saja, probability that the length of worm. Maknanya yang kita nak dekat sini ialah X yang terletak di antara 14 dan 16. Ini yang terletak di antara 14 less than 16. Okay. Jadi maksudnya dalam soalan ini dia minta nilai X sajalah yang population itu. Sebab dia tak ada kata apa tu a sample of what size ke ataupun dia kata sample mean. So we can simply buat standardization macam biasa, tolak 15 then divided by cert 30. Okay, so this one becoming Z. Sini 16 tolak 15 per dengan cert 30. Okay, kita akan buat yang itu. Jadi dekat sini dapatlah nilainya. Please check nanti 0.1452. Okay, 1452. Okay, and then next question. A sample of size 25 worms is chosen randomly and the mean length is calculated. Okay, jadi kita akan ambil sampel dengan yang bersaiz 25. So once you ambil sampel sahaja, maknanya X bar, the sample mean akan follow normal. Okay, mu dia masih sama dengan mu untuk population, but then dia punya sigma tu kita akan bahagikan dengan n. Kita kena bagi dengan sample size. Sama juga macam case tadi. Jadi maksudnya bila kita minta pula kebarangkalian X yang terletak di antara 14 dan 16, ada sedikit perbezaan di sini. So bila kita ambil sampel, jadi sekarang kita akan buat standardization prosesnya, tapi kita akan follow yang ini, distribution yang ini. Jadi bezanya kat sini ada 30/25. Okay, so sini jadi Z, sini pula jadi 16 tolak 15 per dengan set 30 bahagi 25. Okay, so buat sedikit calculation di sini dan kita akan dapat kat sini 0.6388. Okay, 6388. Okay, jadi nampak kat situ kalau katakan ada perkataan sample is taken, dan maknanya kita akan guna ini soalannya. What is the probability of the sample mean is greater than something ataupun less than or whatever lah. Okay. Okay, jadi yang itu. Okay, sekarang kita cuba sekejap ya. Kita tengok pula example 3. Example 3 pula A sample of size n is taken from a normally distributed, example 3, normally distributed population with mean. Okay, terus keluarkan maklumat kat situ. X tertabur secara normal, sini ada 80. Okay, and then ada variance-nya ialah 36. Okay, variance 36.
Find the value of n if the probability of the sample mean. Nampak kat situ ada perkataan sample mean exceeds 78 is 0.975. Okey, bila kata sample mean, maknanya sekarang the sample size is not given in this question. Jadi maknanya kita boleh tulis X bar tertabur secara normal dekat sini ialah 80 36 bahagi N. Because we don't know the sample size. Jadinya sekarang ni soalannya ialah kebarangkalian sample mean ini lebih besar daripada 78. Lebih besar daripada 78, dia ada bagi nilai kebarangkaliannya iaitu 0.975. 0.975. Jadi maksudnya yang ini kita nanti akan menggunakan table untuk dapatkan nilai lah, untuk dapatkan critical value. Kalau lebih besar daripada kita buat standardization dulu. Lupa pula. Jadi yang ini kita buat standardization process. So ini tukar jadi Z. Jadi sekarang cikgu guna yang ini 78 tolak yang ini 80 bahagikan dengan set 36 per N. Ini standardizationnya. So sama dengan 0.975. Greater than. Sekejap boleh simplify lagi. So this one greater than negatif 2 per dengan set 36 per N. So ini sama dengan 0.975. Jadi maksudnya sekarang kita nak yang greater than. So dekat mana benda ni berada? Dia akan berada di kawasan negatif. Sebab besar ni kan, lebih besar daripada 0.5. So should be kita punya negatif 2 per set 36 per N ini akan berada di sinilah. Berada di sini. So kawasan ini luas kawasan di sini adalah 0.975. Alright? Because dia berada dalam negative side, so why not kita bawa ke bahagian yang positif. We make it positive. Saya buat dia positif. Jadi kawasan ini samalah yang di sini. Samalah kat sini kawasannya. Kawasan yang terlibat ni samalah. Ini sama. Nilai ni 0.975. So dekat sini dia akan jadi 2 per set 36 per N. Saya ambil kalau sini negatif dan saya negatifkan dia lah, becoming positif. Jadi maksudnya dekat sini maksudnya kalau kat sini kita nak cari luas kawasan ini, maksudnya saya akan ada phi 2 bahagikan dengan 36 per N ini. Kawasan ni samalah macam ini. So dia samalah dengan 0.975. 975. So kita boleh find out daripada table dekat dalam normal table tu yang dekat bawah sekali tu, macam ada satu senarai dekat bawah sekali tu pun ada nilai-nilai Z, nilai-nilai luas dan nilai-nilai Z. Ada 0.975, 0.99, 0.995. Sekiranya kamu tak dapat cari dekat dalam jadual tu sendiri, boleh tengok nilai-nilai di bawah tu. Dia ada beberapa special case lah, 0.995, 99, 975. But I think 0.975 tu boleh cari dekat dalam jadual. That one is fee berapa tu? Jadi maksudnya kalau from table, from table, so kita dapati fee 1.96 ini akan sama dengan 0.975. So maksudnya nilai 2 bahagi dengan 36 per N ini dia samalah dengan 1.96. Dan sekarang yang kita nak cari adalah, dalam soalan ni yang kita nak cari ialah the value of N. The value of N. Alright then. Padam dulu yang ni. Sekejap.
sekarang kita sambung lagi. Jadi maksudnya 2 per set 36 per n ini samalah dengan 1.96. Ataupun ini saya boleh cross multiply ini 1 per 36 per n ini samalah dengan 1.96 bahagi 2. Bawa turun bawah. So yang ini 1 per, so becoming tukar tempat lah dia pusing terbalik. Balik saja. Ini ialah 1.96 per 2 masih lagi. Yang ini sebenarnya sama begini. 1 over, so becoming like this. Now I want my n. N kena squaring both part lah. So bila saya squaring, yang kat sebelah sini hilang tanda set, yang sebelah sini jadi kuasa 2 lah. Kat sini kita kuasa 2 kan. Jadi sekarang kita nak cari nilai n. Dia adalah 1.96 per 2 kuasa 2 darab dengan 36. Dekat situ bila kita darab, dapatlah nilai n-nya ialah 34.57. Bila n sama dengan 34.57, barulah syarat itu dipenuhi, iaitu kebarangkalian sampel mean is greater than 78 akan mempunyai nilai 0.975. Jadi maksudnya kita perlulah mengambil nilai n yang bermula daripada 35 lah. Oleh sebab itu nilai n tu sama dengan 35. Jawapan akhirnya tu ialah n sama dengan 35 lah. Supaya syarat itu akan dipenuhi. Kalau katakan kamu ambil 34, syarat itu belum dipenuhi lagi. Dia mesti 34.57. So we take n sama dengan 35 lah untuk memenuhi syarat tersebut. Alright. Okay. Kita tengok pula example 4. Dalam example 4, a large random sample of size n is taken from a normal population with mean, mean dia juga 80, kemudian standard deviation-nya 5. So maksudnya kat sini 25 lah ya. Find the least value of n if the sample mean. Ada perkataan sample mean jadi saya tahu bahawa x bar saya sekarang tertabur secara normal. Dekat sini ialah 80. So 25 per n. Yang ini pun dia nak cari least value of n. Exceeds the population mean by at least 2. So dia nak cari kebarangkalian sample mean exceed, melebihi population mean. Melebihi population mean maknanya melebihi population mean sekurang-kurangnya 2. Yang lebih tu paling kurang pun 2. Maksudnya melebihi tolak 80, berapa nilai lebihnya? Lebih besar atau sama dengan 2. Itu maksudnya exceeds the population mean. Maksudnya ini sample mean melebihi population mean by at least 2. At least 2 paling kurang pun 2. Jadi lebih besar atau sama dengan 2. Dia melebihi population mean lebih besar atau sama dengan 2. Nilai kebarangkalian with a probability of less than, probability-nya less than 0.01. Jadi maksudnya macam itulah dalam soalan ini. Jadi sekarang bila kita nak selesaikan, first kita akan buat standardization. Minta maaf yang ini belum lengkap lagi dia punya standardization, tapi dekat sini sudah ada x bar tolak 80. Maknanya dah ada tolak 80 dekat atas. Jadi kita cuma lengkapkan sahaja, tapi kita follow yang inilah, bahagikan dengan set 25 bahagi n. So sebelah sini pun akan follow. Sebab sini dah ada tolak 80, kita just divide. So sebelah sini kita akan divide sahaja. Tak payah tolak 80. So yang ini less than 0.01. Then this one becoming P, this one is Z. Z lah sekarang ni, greater than 2 per set. Inilah 25 per n ini. So dia akan jadi less than 0.01.
Okey, kalau sebelum ni kita ada tanda sama dengan dekat sini tapi sekarang ni tanda less than, tak apa, kita andaikan dia sama dengan dulu. Okey, kalau dia sama dengan, jadi maksudnya kita ada kawasan tu benda ni dekat side positif atau negatif. Kawasan ni kecil, greater than, so should be dia somewhere in the positive side lah. Okey, dekat sini. Jadi nilainya ialah 2 per set 25 bahagi n. Okay, kawasan kecil ini adalah 0.01. Kita andaikan dia sama dululah dengan 0.01. Jadi macam mana nak cari luas kawasan ini? Luas kawasan ini samalah juga dengan 1 tolak phi 2 per set 25 bahagi n ini. Okay, so samalah dengan kalau 1 tolak sebab phi ni ialah kawasan yang kecil ni kan. So ini adalah 0.01. Jadi membawa maksud phi 2 per set 25 bahagi n ini nanti. Okay, bawa ke sebelah sana. So ini akan sama dengan 0.99. Okay, 99. Alright. Jadi luas kat sini adalah 0.99 ni lah. Okey, tapi kita nak kawasan ini ialah less than 0.01. Okey, kalau kamu cari from table, okey, phi berapa? Phi berapa kat sini sama dengan 0.99. Kalau tak silap saya yang dekat tengah-tengah tu tak ada, so awak cari yang sebelah bawah. Table yang dekat sebelah bawah dia adalah 2.326. Cuba cek nanti, kalau tak dapat boleh tanya cikgu kemudian. 2.326. Jadi sama. So dekat sini 2.326. Kalau dia sama dengan 0.01, tapi kita nak kawasan ini less than 0.01, membawa maksud bahawa supaya dia less than, so 2 per dengan set 25 per n kita ni mestilah greater than 2.326. Got it or not? Kalau katakan dia sama dengan 0.01, so yang nilai ini dia akan sama dengan 2.326. Okay, tapi kalau kita nak luasnya ini luasnya ini kurang daripada 0.01, kawasan kecil ni kurang daripada 0.01, so benda ni mestilah greater than 2.326. Okay, so macam nak selesaikan itu? Okay, so sekarang saya ada 2 per set. Okay, 25 per n is now greater than 2.326. Okay, jadi macam biasa saya sure tentang ini, so saya cross multiply yang di situ, ini 25 per n, yang ini saya cross multiply sebab saya sure nilai 2 ini positif, tak ada masalah. Okay, jadi bila 1 over pusing terbalik dia punya salingan, so kita akan ada n per 25. So this one still greater than, sorry kat bawah ni sikit greater than 2.326 bahagi 2. Okay, tak, yang ini sama dengan di sini. Jadi sekarang nak hilangkan tanda set, kita akan squaring both parts of the inequality. So sebelah sini kita akan ada 326 bahagi 2, okey, kuasa 2. Right? Jadi n saya sekarang lebih besar daripada 2.326 bahagi 2 kuasa 2 kemudian darab dengan 25. Okey, tak ada masalah sebab kita darab dengan nombor positif. Nombor positif. Jadi sekarang ni saya akan dapat nilai n dia lebih besar daripada 2 darab 25 ialah 33.8. Nilai n yang lebih besar daripada 33.8, so it starts with 34, 35 and so on. Therefore, the least value of n is n equal 34. Ini adalah nilai n yang paling kecil. Okay. Jadi untuk soalan yang seterusnya tentang
Okey, dapat yang ini. Okey, cikgu padam dulu yang ini. Alright. Okey. Soalan seterusnya, differs from the population mean by at least 2 with probability of less than 0.01. Soalan ni hampir sama macam soalan yang pertama tadi. Okey, cuma bezanya yang atas tu tadi exceeds, yang dekat bawah ni differs. Differs tu maksudnya berbeza daripada population mean by at least 2. Bila kata differs ni, dia boleh dia mempunyai jarak yang lebih besar atau sama dengan 2 daripada population mean. So boleh jadi dia lebih besar daripada population mean dan boleh jadi dia lebih kurang daripada population mean dengan jarak yang lebih besar atau sama dengan 2. Okay, jadi untuk mewakili differs ini kita akan gunakan modulus sign. Maksud differs dekat situ, so dia akan jadi kebarangkalian X bar ini exceeds the population mean ni kan. Tapi bila kata differs, kita buat tanda modulus. Differs by at least 2 macam biasa juga, lebih besar atau sama dengan 2. Yang lain semua sama je, cuma kita tambah dengan tanda modulus. So this one is less than 0.01. Okay. Jadi kalau katakan begini, kita akan uraikan, kita akan eliminate dulu the modulus sign. So dia akan jadi macam mana? Bila saya eliminate the modulus sign, so dia akan jadi dalam kes ini tak payah tulis sama dengan pun tak apa, greater than 2 atau kan, or greater than, kalau ada modulus kan, modulus x greater than 2, dan kita ada x yang less than negative 2 ataupun x yang greater than 2. Okay, jadi maksudnya sekarang saya ada X bar tolak 80 lebih besar daripada 2, or tu dia jadi tambah. Kebarangkalian X bar yang tolak 80 ini is less than minus 2. Keseluruhannya ini, semua sekali ini akan less than 0.01. Okay. Jadi sekarang kita nak tengok lah kawasan dia. Okay, kita buat standardization dulu. Okay, kat sini saya akan ada X bar tolak 80 kemudian bahagikan dengan macam biasa kita buat standardization process 25 per n, kat sini greater than 2, and then plus P, sini jadi X bar tolak 80 because kat sini kita bahagi sahaja, ini kena bahagi juga maaf, tertinggal sikit 25 per n, and then tambah yang dekat sini kita bahagi 25 per n. So side sebelah sana pun kita akan bahagi dengan set 25 per n. Okay. Jadi keseluruhan ini akan jadi less than 0.01. Okay, kita tengok apa yang berlaku di sini. So kat sini saya ada Z yang greater than 2 per set 25 per n. 25 per n ni tadi dengan tambah kebarangkalian Z yang less than negative 2 per set 25 per n ini akan jadi less than 0.01. Okay. Jadi kalau kita check kawasan dia ni, kawasan dia sebenarnya dia akan jadi dua kawasan. Okay. Kawasannya sama kan, tapi satu lebih besar daripada yang positif, satu kurang daripada yang negatif. So kalau katakan kat sini ini set 25 per n ini kita ada satu lagi kawasan yang positif 2 per set 25 per n. Okay, jadi kawasan di sini campur dengan kawasan ini campur dengan kawasan di sini. So kita andaikan dulu dia sama dengan 0.01. Jadi campur dua-dua ni ialah 0.01. Jadi maknanya separuh bahagian will be 0.05. Sebelah sini pun ialah 0.05. Betul sebab kita dah bahagi dua sebab dia adalah nilai yang sama. Okay? Jadi maksudnya why not kita just in order to find our n, why not we just use this side only untuk memudahkan kerja saya. Okay, jadi macam mana saya nak cari? Sebab saya dah bagi dua siap-siap. Saya dah bagi dua siap-siap. Sini mesti 0.05. So why not
sama ada awak nak gunakan sebelah sini sahaja atau gunakan sebelah sini. Lebih mudah gunakan sebelah sini sebab dia sudah dekat side positif. Okay. Jadi maksudnya kita now we are focusing on this only. Okay, jadi yang ini saya akan gunakan 1 tolak V. Okay. 2 per set 25 bahagi N ini. Okay. 25 bahagi N ini. So dia akan sama dengan 0.05. Okay, sama dengan 0.05. Maksudnya saya nak V 2 per set 25 bahagi N ini nanti. So dia samalah dengan 1 tolak bawah sini 1 tolak 0.995. 0.995. Rasanya 0.995 tu tak boleh nak cari terus daripada table. So kamu boleh tengok yang sebelah bawah, jadual yang sebelah bawah. Nilai Z-nya untuk P 0.995 is 2.576. Okay. So from table, kita katakan bahawa P 2.576 ini samalah dengan 0.995. Right? Sama dengan 0.995. Oops. Sekejap. Okay. 0.995. Jadi sekejap. Pada ini pula. Okay. Masuk. Okay. Jadi okay. So sekarang ni tapi dalam soalan ini kita nak yang less than 0.01. Dekat sini nak less than. So should be kalau dekat sini pun dia akan jadi less than 0.05 supaya dua kawasan ini menjadi less than 0.01. Jadi separuh kawasan ini mesti less than 0.05. Okay. Jadi maksudnya supaya dia akan jadi less than 0.05, so nilai dekat sini mestilah lebih besar daripada garisan di sini. Nilai Z kat sini. Okay. Jadi maksudnya sekarang saya mesti ada, oleh sebab itu nilai ini mesti lebih besar daripada yang inilah. Okay. Saya ada 2 per set. 25 bagi N ini should be greater than 2.576. 576 supaya kawasan kecil ini akan jadi less than 0.05. Bila dia lagi besar, kawasan tu luasnya lagi less lah kan. Dan akhirnya hasil tambah dua-dua kawasan, kalau separuh ni less than 0.05 dan dua-dua kawasan akan jadi less than 0.01. Ya, jadi macam biasa cikgu macam tadi jugalah. Okay. Saya cross multiply yang ini dahulu bahagi 2 sebab saya dah show dia positif. Dan yang ini akan jadi pusing terbalik. N per 25 is greater than 2.576 bahagi 2. Dan kita nak hilangkan tanda set. Kita akan squaring both parts of the inequality. Okay, kuasa 2. And then finally kita akan darab cross multiply dengan 25. Okay. Jadi kita dapat kat situ N-nya lebih besar daripada sekejap ya. Kat situ N lebih besar daripada 41.47. Okay, 41.47. Jadi maksudnya the least value of N, okay, the least value of N is 42 lah kat situ. 42. The least value of N. Okay, jadi okay. Pelajar-pelajar boleh faham apa yang cikgu terangkan. Okay, kalau ada masalah dan nanti boleh tanyalah, boleh PM cikgu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.